ni. Dia mengisahkan apa ni, kisah-kisah kehidupan semasa lah. Maksudnya kalau seorang corporate dia dengan hal-hal corporate dia, kalau dia seorang ahli sukan dia dengan ahli sukan dia, penyanyi artis dengan artis dia. Jadi dia rutin harian dia hanya menganggapkan itulah rutin harian dia. Pergi kerja, pergi apa. Tapi rutin yang sebenarnya ada yang 5 tu. Jadi dalam lagu ni dimuatkan rutin yang 5 tu. Maksudnya kita kena menghadap apa cipta kita untuk 5 kali sehari. Itu yang saya faham lah. Itu dia penjelasan daripada Datuk secara eksklusif dekat M-Star ni tau. So Datuk kan melihat lagu sekarang ni pun dah trending semua kan. So bagaimana, adakah Datuk rasa macam lepas ini Datuk akan lebih perbanyakkan lagi macam JV dengan artis-artis muda ni? Memang sebenarnya dalam Universal Studio Universal ni saya ada lagi beberapa buah lagu untuk dirakamkan bersama dengan seorang pencipta bernama Raja Syam, dan minggu depan mungkin kita akan membincangkan tentang dia punya video muzik dia. Dan selepas tu artis daripada Indonesia akan berkolaborasi dengan saya, berduet dengan saya, seorang lelaki lah. Nanti namanya saya sebut kemudian. Dan sebenarnya saya ada projek juga dengan UUM, Universiti Utara Malaysia, untuk menghasilkan lagu-lagu lama untuk diperbaharui di bawah pimpinan seorang pemuzik Malaysia lah. Jadi banyak kerja sebenarnya, banyak. Alhamdulillah. So adakah benda yang Datuk senaraikan tu akan berlaku pada tahun 2021 ni Datuk? Masa yang terdekat. Dalam masa seminggu 2 ni saya akan masuk studio. Hari Jumaat ni saya akan masuk studio untuk 2 buah lagu dulu untuk projek UUM tu. Kemudian saya perbincangan tentang video muzik untuk yang memiliki Raja Syam. Selepas lagu Neraca ni ada satu lagu lagi, kemudian satu lagu lagi, ada 3 lagu lagi. Maksudnya untuk Universal aja ada 3 buah lagu. Untuk UUM ada 2 buah lagu, dan ada lagi beberapa syarikat yang menawarkan. Alhamdulillah rezeki saya murah lah. Kira boleh dikatakan 2021 ni Datuk macam all out lah sikit. Saya sebenarnya daripada dulu lah 43 tahun dalam industri ni kan. Saya all out je. Apa yang orang bagi saya tugas, task untuk buat rakaman ke apa, saya akan buat sebaik mungkin lah. Jadi kan Datuk kan dalam kesibukan dengan apa yang Datuk senaraikan tadi kan, kurang daripada 2 minggu Datuk akan beraksi di pentas besar Anugerah Juara Lagu. Ada tak, bagaimana dengan persiapan Datuk sendiri? Saya fokus pada lagu dia, fokus dan menghayati sini itu je yang dapat saya katakan. Saya kena fokus dari segi persembahan. Jadi kan Datuk kan boleh dikatakan memang legend lah dalam industri ni kan. Untuk beraksi di pentas AJL tu sekarang ni ada tak masih ada tak rasa macam sedikit macam debaran untuk pada hari yang berlangsung nanti tu? Semua artis pun akan rasa begitu. Walaupun saya dah 43-44 tahun dalam bidang ni, masih ada gementar lagi, ada masih gugup lagi. Kerana yalah, tak tahu, perkara ni memang ada lah dalam hidup saya sepanjang saya menjadi artis. Jadi kan untuk, kalau setiap orang mesti ada cara dia atau tips lah untuk hilangkan gugup tu. Kalau Datuk sendiri macam mana Datuk buat? Kita selain daripada ayat-ayat suci, bismillah ke, baca ayat-ayat yang kita tahu, yang orang tua kita ajar, saya motivate diri saya sendirilah kan. Kenapa saya harus takut dengan atau gugup? Perkara ni dah dianugerahkan Tuhan suara kita, dan kita buat terbaik mungkin dan seikhlas mungkin. Jangan kita ada rasa riak ataupun ada rasa ujub pada diri kita bila persembahan tu. Kerana di situlah letaknya kita nanti akan sampainya lagu tu kepada orang. Kalau kita tunjuk kita lagak apa semua pun, kadang-kadang apa yang kita nak sampai tu tak sampai. Kita kena rendahkan diri kita serendah-rendahnya, tanamkan rasa keikhlasan dan hayati lagu tu. InsyaAllah boleh.
Jadi Datuk kan kat sini adalah satu soalan, dia ada soalan daripada peminat Datuk, dia tanya adakah PKP menjejaskan aktiviti Datuk? Mungkin Datuk boleh share sikit. Pada dasarnya lah, pada dasar asasnya memang semua pun terjejas, kan? Semua bidang pun terjejas. Bidang pembangunan, bidang pertanian, segala-galanya semua terjejas. Termasuk bidang hiburan. Sangat terjejas. Kalau kita sebut bidang hiburan ni sangat terjejas. Sebab apa? Uh, Bidang hiburan dia mengumpul orang untuk membuat persembahan. Jadi bila kita nak berkumpul tu tak dibenarkan, maknanya tak akan ada lah persembahan. Jadi ini sangat-sangat terjejas lah untuk artis-artis yang lain rasanya. Macam Datuk kan, boleh dikatakan suara Datuk ni dari dulu lagi tak pernah berubah, maintain je. Mungkin Datuk boleh share tips untuk nak kekal lah kan, macam yelah untuk keep suara tu kasih maintain walaupun dah berusia ni. Rasanya yang paling penting amalan kita, pemakanan kita, tidur yang cukup. Lepas tu kalau ada senaman lagi, itu yang sebenarnya itu yang penting. Kita buat senaman sikit, kita buat, kalau boleh berjoging. Kerana itu yang akan, bukan saja suara, bukan saja kita fit, tapi untuk orang kata untuk kesihatan, untuk mengelak daripada penyakit kecil manis ke, darah tinggi ke, lemah jantung ke kan. Dengan cara macam tu, semuanya akan terkawal. Maknanya buat yang betul lah. Buat yang betul, perkara yang betul dalam amalan yang baik, insya-Allah sihat. Jadi kan Datuk, kita berbalik kepada kurang daripada 2 minggu lagi AJL kan. Jadi antara banyak-banyak lagu lah, lagu mana agaknya Datuk rasa macam ada peluang untuk berada di top 2 ni, top 3 ke top 5 ke? Yes. Datuk orang lama kan, mesti bila saya sebenarnya saya ni dah kurang minat dalam bidang nyanyian sebenarnya. Ini terus terang saya cakap. Tapi saya tak ikuti langsung. Sebenarnya di radio ke atau di TV ke, saya kurang mengikuti. Ada sekali-sekali saya tengok kan, tapi sampai sehingga kan saya tak tahu siapa lagu yang tandingan saya pun saya tak tahu. Jadi maaflah, bukan apa ya, ini pun kerana dah dicalonkan tu saya cuba nasib lah. Kalau yalah dalam hati tu nak menang lah kan. Tapi kalau kalah pun tak mengapa. Sebab apa? Pada peringkat awalnya saya tak terniat pun nak masuk sampai ke peringkat ni. Tapi kerana peminat pilih saya masuk sampai ke akhir, mungkin kerana tuah pasangan saya menyanyi tu, dia pun ramai peminat kan, kita tak tahu. Saya syukurlah, alhamdulillah dapat juga sampai ke akhir ni. Datuk kan, kita nak borak-borak lah pasal Datuk kan. Before this kita orang pun ada buat artikel tentang Datuk, macam buat bisnes ikan semua kan. Ikan kelisa tak salah saya, ke arwana. Ikan kelisa, arwana, ya betul. So mungkin boleh ikan share arwana. macam mana dengan perniagaan sekarang Datuk? Sebenarnya saya dah memulakan bidang ni 2009. Maknanya dah dekat 12 tahun dah. Jadi masa tu saya modal yang tak berapa banyak kan, lebih kurang setengah juta je saya laburkan. Saya dalam sistem pawah lah. Sistem pawah, saya menumpang kolam orang. Jadi saya bawa induk saya, bagi dia orang jaga. Jadi keuntungan 50-50. Masa tu perniagaan ni sangat-sangat lumayan. Permintaan daripada negara China, daripada Korea, daripada Taiwan, Hong Kong, memang sangat-sangat menggalakkan. Jadi setelah lama bersimpung tu, saya berpeluang mengumpul duit untuk mempunyai kawasan saya sendiri, tanah saya sendiri, ladang saya sendirilah. Dan sekarang alhamdulillah saya dah lebih kurang dalam setahun ni saya persiapan setting kolam, setting induk, setting dapatkan segala yang diperlukan lah untuk kita ekspor ke luar negara. Jadi so sekarang ni memang masih lagi ke kolam-kolam semua? Masih. Oh memang masih lah. Sekarang ni saya ada pekerja di ladang. Kalau saya tak pergi pun ada pembantu saya. Dan 2 orang pekerja tu untuk
beri makan ikan. Ada masa yang tertentu saya akan pergi. Sebab apa, ikan ni dia mengawan 50 hari ataupun masuk ke 60 hari baru saya pergi tengok. Jadi dapatkan hasil dan peraih-peraih ni datang lah. Dia peraih-peraih yang akan ekspor tu, dia akan datang, dia akan beli pada kita. Dan itulah dia punya rotation ni. Jadi kan musim PKP ni kan, adakah bisnes ikan tu memang terganggu ke ataupun still okay tu? Macam saya cakap tadi lah, semua terganggu. Tapi tak apa, macam tempat kami, pengusaha-pengusaha ni, kami ada lab, kami ada makmal. Maksudnya, bila ikan itu dah harvest, dapat hasil, kita akan simpan di lab, di makmal. Sebenarnya pasaran tempatan pun tak cukup. Kan? Tak cukup pasaran tempatan. Dan harganya pun bukannya murah. Kalau seekor dalam 2-3 inci macam tu, kalau di kedai kita boleh tengok harga sampai 1,600, 1,800 lebih kurang macam tu. Itu yang saya spesies ni saya usahakan. Tapi spesies Malaysia macam gold, yang emas tu ada. Harganya dah merudum jatuh kerana lambakan bekalan. Jadi saya fokus pada spesies yang saya bawa daripada Indonesia ke Malaysia. Jadi Datuk, saya tertarik dengan satu soalan kat sini. Macam Datuk cakap tadi, Datuk sekarang macam dah kurang sangatlah dengar lagu-lagu latest, lagu-lagu terbaru kan. Tapi dalam masa yang sama, Datuk ada pelapis darah daging Datuk di sini, which is 2 anak Datuk yang juga masuk jadi penyanyi. Mungkin apa yang Datuk nasihatkan kepada mereka untuk terus berada dalam liga muzik ni? Mereka sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Maksud saya, kelebihan dia mempunyai seorang ayah yang dah terkenal. Jadi dia mudah, itu anak Jamal Abdillah. Mudah. Yang kekurangan yang akan kelemahan yang akan terdapat ialah bila anak saya tu menyanyi, orang akan buat perbandingan secara langsung. Maksudnya kayu pengukur tu dah ada di depan mata. Jadi ini akan jadi beban kepada anak-anak saya lah. Kalau yang ikut follow macam saya sebiji menyanyi, dia akan menjadi beban, jadi tekanan yang kuat. Maksudnya bila ada jumpa orang ataupun masuk pertandingan, juri akan mengatakan suara awak sebiji macam bapa awak. So dia sebenarnya bukan nak ikut, tapi dah orang kata dah bunyi macam tu. So jadi tekanan. Jadi sekiranya dia tak dapat nak pintas bapak dia, maknanya tahap takut dia tu, takat tu je lah. Jadi memang jadi tekanan pada mereka lah. Jadi kena berusaha. Macam saya dengan Osama tu, saya didik dia. Bila saya dah tahu dia suka dengan bidang seni, jadi saya tak mau mengikut acuan saya lah, nak jadi engineer ke, nak jadi lawyer ke, nak apa kan. Saya ikut kehendak dia. Dan saya bagi dia belajar sekolah muzik agar dia boleh bermain alat muzik. So sambil dia menyanyi, dia boleh main gitar. Jadi perbezaan antara saya dengan dia dah ada. Dan yang seorang lagi tu, itu dia genre terkini lah. Anak-anak muda terkini saya memang okey lah. Okey. Kita ada lagi soalan kat sini, Datuk. Kita nak tanya, ada masa lagi sikit. Soalannya berbunyi, bila Datuk nak berduet dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dalam satu lagu sebelum bersara? Alamak, sebelum bersara. Janganlah Datuk bersara. Ada tak? Saya, ini bukan kuasa saya dan peluang tu tak pernah ada lagi kan. Belum ada timbul lagi. Tengoklah kalau ada rezeki, kalau ditemukan untuk sebuah lagu, rasanya tak ada masalah bagi saya seorang penyanyi kan. Mungkin perkara tu boleh berlaku. Dan tengoklah perbincangan macam mana kan. Jadi Datuk kan, sekarang ni kan dalam kita sekarang berada dalam era media sosial lah. Media sosial tu begitu penting untuk kita buat marketing dan sebagainya. Macam Datuk sendiri kan, macam aktif tak main IG ni semua, sebab jarang lah macam artis-artis sendiri pandai buat live macam ni. Saya sebenarnya beruntung lah kerana ada sahabat-sahabat, adik saya, Yasmin, ada isteri saya, semua mereka ni memang terdidik orang-orang muda kan, jadi terdidik dengan benda-benda macam ni. Jadi saya beruntung, saya duduk je, dia orang yang set semua.
Jadi uh, kalau nak ikut saya old school sikit. Saya agak boleh tapi lembab sikit lah. Kena fokus dan kita boleh buat, bukan tak boleh buat. Cuma itulah dia. Dan keberuntungan saya tu bila isteri saya dan pembantu saya Yasmin ada mudah sikit kerja. Jadi kan, so bagaimana Datuk lihat, adakah media sosial ni sangat penting untuk sekarang bagi Datuk penyanyi lama untuk terus bertahan dalam era yang lebih moden sekarang ni? Memang. Itu memang tidak dinafikan. Ia akan sangat membantu. Tetapi dalam dia membantu, ada juga pro and kontra dia. Maksudnya ada yang negatif, ada yang positif. Jadi yang negatifnya orang senang nak terjah kita. Orang senang nak kecam kita. Dan juga orang mudah nak memfitnah ataupun mengambil gambar kita dalam keadaan yang tak elok kan. Di-highlightkan. Jadi benda-benda ni sebenarnya kena berhati-hatilah. Gunakanlah media sosial untuk kepentingan dan untuk kebaikan, jangan untuk keburukan. Jadi kan Datuk, apa harapan Datuk untuk tahun 2021 ni? Harapan saya untuk tahun 2021, saya menjadi seorang yang lebih baik pada yang lepas dan mengajak peminat-peminat saya lebih kita lebih berintegriti lah. Maksudnya kita maju, jujur dalam diri sendiri untuk kita terus menjadi manusia yang berguna pada negara dan juga pada diri kita sendiri dan keluarga kita. Jadi mungkin apa kata-kata buat mereka di luar sana yang terus support Datuk? Yelah, AJL dah nak dekat ni dengan lagu sekarang, dengan trending, banyak lagi projek akan datang ni. Apa kata-kata buat mereka yang terus support Datuk? Saya memang sangat-sangat sibuk sebenarnya. Saya pun tak lama lagi akan mengeluarkan produk saya yang terbaru di bawah DJA Worldwide. Cergas, bertenaga dan cergas dan bertenaga untuk nampak lebih bertenaga lah. Jadi di samping itu dengan AJL lagi, dengan rakaman untuk TV station lagi, untuk RTM lagi. Jadi banyaklah. Jadi saya harap tahun ni saya dapat bertenang walaupun apa juga dugaan, apa juga halangan yang ada di depan saya harus terus walaupun tak kira lah umur kita berapa, dalam keadaan macam mana, tapi kita kena terus maju mencapai apa yang kita nak. Halangan tentu ada. Halangan akan beratur. Satu-satu kejayaan itu kalau kita inginkan, ia akan berbaris-baris kegagalannya akan menunggu depan mata. Itu sudah pasti. Datuk cakap ni pasal produk kan. Adakah produk itu buat macam saya akan terus awet muda macam Datuk? Bukan awet muda, maksudnya dia penjagaan. Kita bertenaga walaupun umur 62 kita boleh dapat baby lagi. Dalam umur macam saya ni boleh coming soon lagi, nak mungkin lagi seorang lagi tu. Jadi boleh menyanyi dalam nada yang tinggi walaupun lagu tu 40 tahun dulu. Tapi sekarang ni saya boleh menyanyi nada yang lebih tinggi pada yang tu. Jadi tenaga tu datang daripada mana? Itu di samping bertenaga, cergas. Cergas, kita dalam keadaan cergas dan sikit penjagaan kulit bagi kulit kita bagi orang kata glow. Glow, nampak fresh kan. Jadi produk tu saya dalam pembikinan, dalam proses lah. InsyaAllah. Datuk, bukannya awet muda sangat. Sebelum live ni berakhir, ramai yang minta Datuk nyanyi sikit lah lagu Datuk. Nak mengubah rindu kata mereka. Lagu apa ni? Aduh. Saya pun dah lama tak nyanyi ni. Lagu apa? Bila ku rindu padamu, terasa kuatnya cintaku, terbangkit resah terpandang wajahmu, bertambahlah kasih sayangku. Cukup tu. Alright, okay, terbaik Datuk. Okay Datuk, thank you so much daripada MStar kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Thank you so much Datuk. Terima kasih. So mungkin apa kata-kata buat mereka kat dalam ni, last word Datuk? Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang menyokong.
walaupun ada yang tidak menyokong, ada yang menerjah, ada yang kecam, tak apa. Bagi saya itu suatu yang saya ambil positif semua. Nak terpulang kerana saya pun faham diri saya bukannya sempurna. Kan? Nak terjah saya, nak kecam saya, silakan. Saya akan terus dengan apa yang saya ingin buat. Kerana ini saya ada keluarga, saya ada anak-anak. Saya terus berjuang untuk diri saya dan anak-anak saya. Thank you so much Datuk untuk hari ini. Terima kasih, sampai sini saja kita live hari ini. Terima kasih banyak-banyak Datuk, and good luck untuk AJL Datuk. Ya, terima kasih, insyaAllah. Amin. Alright, terima kasih.